Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, berita bermula sebentar lagi. Salam sejahtera Malaysia. Ini satu peringatan daripada polis Diraja Malaysia. Harap semua rakyat Malaysia tahu, dan harap semua rakyat Malaysia jangan buat ini. Sebab polis sudah pun keluarkan satu kenyataan. Polis menasihatkan supaya orang ramai jangan sertai perarakan bersih. Ini pastinya tidak dapat kelulusan kalau begitu. Jadi polis memberikan amaran kepada orang ramai supaya jangan menyertai perarakan ke parlimen, yaitu anjuran NGO bersih pada Selasa ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Alauddin Abdul Majid, berkata setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang notis berdasarkan Akta Perhimpunan Aman 2012 daripada mana-mana pihak yang ingin mengadakan perarakan tersebut. Maksudnya belum ada permit, malah tidak pun di-apply. Jadi jangan ikut kecuali siap sedia untuk masuk penjara. Jadi kalau tidak mau masuk penjara, masuk lock-up, masuk mahkamah, kena denda, jangan. Ya, jangan, sebab tidak ada dikeluarkan, mungkin tidak ada dikeluarkan apa-apa pun kelulusan, dan tidak pun ada permintaan. Selain itu, perhimpunan tanpa pemberitahuan. Nah, ini tanpa pemberitahuan. Itu perhimpunan adalah merupakan satu kesalahan di bawah Section 9/5 Akta Perhimpunan Aman 2012. Jadi katanya justru pihak polis menasihatkan orang ramai supaya tidak menyertai sebarang perhimpunan yang menyalahi peruntukan undang-undang. Katanya tindakan yang tegas akan diambil mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Katanya pada satu kenyataan pada malam ini. Di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012, penganjur perhimpunan mesti memberikan notis 5 hari. Dan kegagalan untuk mematuhi boleh dihukum denda sehingga RM10.000 Malaysia. Jadi Dewan Rakyat akan memulakan perbahasan dan pengubahan undang-undang pada Selasa selepas titah perasmian daripada Yang di-Pertuan Agong pada Isnin. Bersih dikatakan merancang untuk berarah ke parlimen pada Selasa untuk menyerahkan memorandum yang menggesa reformasi. Reformasi apa yang kamu mau ni? Antara lain NGO itu mahukan had penggal untuk Perdana Menteri. Had penggal untuk Perdana Menteri. Perlindungan pemberi maklumat dipertingkatkan dan semakan semula terhadap Akta Hasutan 1948. Jadi nanti kita akan tengok, kita akan dengar apa yang titah daripada Agong tentang perkara-perkara yang akan mau dibangkitkan itu. Nanti kita tengoklah. Tapi yang pasti nasihat daripada polis dan daripada saya lah, kerana polis sudah nasihatkan. Jadi rakyat Malaysia dengar, jangan sertai perarakan bersih kecuali kamu memang sudah sedia untuk ditangkap. Sebab polis sudah keluarkan pemakluman bahawa ini tidak boleh, tidak sepatutnya dibuat. Kita tengoklah nanti. Kalau ada juga yang buat, lepas tu kena tangkap, nanti salahkan siapa? Salahkan juga Anwar Ibrahim. Aduh, pelik betul lah, bikin pening. Jadi jangan sertai. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kes Penco. Apa sebenarnya maksud penafian yang dibuat oleh Mahyadin Yassin? Apa maksud penafian yang dibuat oleh Mahyadin sedangkan SPRM tidak pun kata apa-apa
tidak pun sebut nama Muhyiddin kah, tidak pun mendakwa Muhyiddin atau tidak apa-apa pun kepada Muhyiddin. Tapi apa maksud penafian itu dibuat? Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mempersoalkan maksud penafian yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung kes Penko 19 Penko. Lucu. Beliau menegaskan tiada kenyataan pun yang mengandaikan pengurusi Perikatan Nasional PN itu terlibat dalam salah laku berhubung pemberian kontrak pembekalan dan penyelenggaraan kendaraan oleh Spenco pada kerajaan. Tak ada pun. Kenapa mau nafi? Menurutnya, beliau hanya membuat kenyataan umum dan tidak pernah mengaitkan Muhyiddin dalam kes berkenaan. Jadi apa maksud dia sebenarnya, kata Azam Baki? Saya hanya membuat kenyataan isu Spenco. Apabila ditanya media sama ada beliau akan dipanggil. Saya menyatakan tidak menafikan maupun tidak menolak. Panggil Muhyiddin beri keterangan, namun ianya sungguh-sungguh bergantung kepada siasatan daripada pegawai penyiasat SPRM. Lucu. Jadi saya sebenarnya tidak mengatakan serta tidak membuat sebarang andaian mengaitkan Muhyiddin dalam isu Spenco. Jadi katanya itu satu perkara biasalah. Bila kita membuat kenyataan tentang kemungkinan yang akan berlaku dalam siasatan SPRM, katanya. Beliau berkata demikian pada satu sidang media selepas majlis peresmian pejabat SPRM di Cawangan Mersing pada hari ini. Terdahulu Muhyiddin Yassin yang juga adalah Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu menafikan dakwaan bahwa beliau terbabit dalam salah laku berhubung pemberian kontrak pembekalan dan penyelenggaraan kendaraan kerajaan kepada Spenco. Apa yang dia nafikan, sedangkan tidak pun Azam Baki kata dia terlibat atau apa. Saya pun tidak tahu apa yang dia nafikan. Mantan Perdana Menteri itu berkata, sehingga kini tumahan jahat itu berlegar di media massa dan media sosial tanpa butiran lengkap. Bagaimana beliau terbabit dalam perkara terbabit dan salah laku berkenaan? Memanglah tidak siapa pun cakap yang kamu terlibat. Azam sebelum ini berkata SPRM akan memanggil Muhyiddin memberi keterangan jika ada keperluan berbuat demikian bagi membantu siasatan yang sedang dijalankan. Jadi katanya, oleh sebab itu saya katakan kalau ada keperluan saya serahkan kepada pegawai penyiasat untuk memanggil sesiapapun termasuk Muhyiddin, kata dia. Pada Kamis lalu, itu 22 Februari, saya menyatakan beberapa saksi sudah dipanggil memberi keterangan termasuk bekas Menteri Keuangan yang terbabit dalam pemberian kontrak Spenco. Saya juga pada ketika itu katanya menyatakan tidak akan menolak memanggil sesiapa sahaja yang terbabit dalam kuasa meluluskan proyek berkenaan. Itu kata Azam Baki. Dia tak sebut pun Muhyiddin ada terlibatkah, tidak. Dia kata bergantung kepada siasatan. Jadi yang dinafikan apa? Tidak tahu, tidak paham. Bye-bye.